ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. Alhamdulillah para hadirin semua, InsyaAllah pada malam ninya kita kelas pertama kita. InsyaAllah kita muzakarah lah. Sebuah kitab yang membincangkan tentang ilmu usuluddin, ilmu aqaidil iman, ilmu tauhid. Iaitu hamba pilihnya kita Aqidatun Najin. Kita Aqidatun Najin. Jadi insya-Allah nanti mengurusi boleh deh. Cari seperti dua nanti. Pakai ada kitab kat senang sikit. Tahu berti mana muzakarah gapo, bahas gapo. Jadi insya-Allahnya kita akan muzakarah kita Aqidatun Najin. Belum daripada itunya kita mari sama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah 3 kali. Pertama-tamanya hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hadiahkan kepada isteri-isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga Nabi dan sahabat Nabi dan para anbiya dan mursalin yang lainnya, para alim ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan khusus kepada Nabiullah Khidir alaihi salam Bulyan ibn Mulkan, khusus lagi kepada tuan pengarang kita ni, iaitu Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata dianya di kulit kitab ni, dia kata ini ialah kitab. Ini maknanya beberapa ibarah, beberapa lafaz-lafaz yang lagi akan datang, yang akan dibicarakan dalam kitab ini ialah sebuah kitab yang bernama, yakni yang diletak nama Aqidatun Najina. Kalau kita baca dengan baris kan Aqidatun Najina, tapi kita baca dengan saja sebab kita nak bagi sama di antara nama kitab dengan perbahasan kitab. Ya, biasanya nama kitab ni dia akan letak selalu dah kitab ni nama begini, nak bahas ilmu begini-begini. Itu contoh. Jadi Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin. Itu. Kalau kita baca dengan baris tak bunyilah sedaknya. Bunyi Aqidatun Najina
fi ilmi usulid dini. Jadi tak sedap. Jadi olehnya aqidatun najin fi ilmi usulid din. Nah, akidah itu mufrad, orang panggil kelimah yang menunjukkan makna satu. Nah, mufrad. Jamaknya aqaid. Apa makna? Iaitu simpulan dia panggil. Nah, simpulan. Tuh aqdun, macam kita sebut akad nikah, akad jual beli. Itulah dia panggil aqd. Nah, apa? Simpulan. Jadi kepercayaan kita, dia panggil iman, mestilah kita kena simpul. Nah, simpul mati. Jangan simpul hak boleh buka balik tu, jangan. Nah, simpul mati. Maknanya kita kena simpul dengan yakin. Sebab itulah disebutkan oleh ulama, definisi makrifat tu ialah al-jazmu, makna putus. Al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Kita kena putus. Nah, putus kinayah daripada yakin. Kinayah daripada yakin. Artinya pegangan mu'taqadah, benda hak kita pegang tadi tu. Nah, kita kena putus, simpul mati. Ada. Putus, yakin. Dan benda yang kita yakin kita putus tadi tu mestilah muafakat dengan apa hak Tuhan. Hak Tuhan tahu. Itu dia panggil mutabiqul lil waqi'i. Nah, tu kalau kita yakin tapi tak kena dengan hak sebenar, hak realiti. Seperti orang-orang Kristian, dia yakin kata Tuhan itu 3 ataupun Isa tu anak Tuhan. Kalau dia yakin tak? Yakin. Putus tu. Tapi apa yang dia yakin tu adakah kena dengan hak sebenar? Tak kena. Maka dia tak panggil tak panggil ma'rifah. Nah, dia panggil apa? Jahil murakkab. Dia panggil jahil murakkab. Mana bodoh hak belapih. Bapa bodoh belapih? Sebab dia tak tahu benda yang sebenar. Kemudian dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Yang dia tahunya, saya pun tahu juga. Padahal dia tak tahu. Mana? Padahal dia jahil. Itu dia panggil jahil murakkab, dia panggil. Tuh. Jadi benda hak kita percaya, mana rukunnya ada 6. Percaya pada Tuhan, percaya pada malaikat, percaya pada rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Ini mesti kita kena simpul. Sipur mati. Jangan sipur gua hak boleh buka balik tu, jangan. Nah, sipur mati tu. Tu siapalah kita mati. Jadi kalau orang mari tanya, Tuhan ada ke tak? Dalam hati kita tu buat orang panggil, nak kata ada tak biasa jupuk, nak kata tak ada tu guru pakak duk syarah ada berlaku. Maka orang tu dipanggil kafir, kufur. Sebab ada kufur di batin hati dia. Iman dia tu tidak sah. Karena ilmu ni, ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin atau ilmu akidah atau dia panggil ilmu aqaidil iman atau dia panggil juga ilmu kalam atau masyhur di tanah Nusantara kita ni panggil ilmu sifat 20 ni, dia tidak terima melainkan kena yakin. Dia tak sama macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kalau zan tu sah dah. Nah, zan kita macam duk menghadap ke kiblat, arah Kaabah tu. Ada nampak tak Kaabah depan? Tak ada. Nah, pas kita menghadap ke Kaabah dengan yakin kau zan. Sah sembahyang kita? Sah. Kerana kita ni orang yang jauh daripada Kaabah. Orang tak nampak Kaabah. Bagi orang yang nampak Kaabah, dia kena menghadap dengan yakin. Luar sikit daripada masjid haram tu ataupun dalam masjid haram sendiri tapi tak nampak dah Kaabah. Itu menghadap dengan dengan zan, jangan dengan yakin, dengan zan. Sah ibadat dia? Sah. Nah, dalam ilmu fiqh tahap orang panggil penerimaannya, setakat zan pun sudah sah. Tapi dalam ilmu tauhid tak boleh melainkan kena yakin, kena yakin. Yakin mana apa yakin? Ma la yahtamilun naqidah. Tak terima sebelah lawan. Mana? Tak terima syak, zan dan waham. Itu. Tak terima syak. Apa syak? Idrakut tarafain fil qalbi
minas sawa'i, mendapatkan dua tepi dalam hati kita ni bersamaan kedua-duanya. Mana? 50-50. Cara tu sebut 50-50. I'tikad kata Tuhan ada 50%, i'tikad kata Tuhan tak ada 50%. Itu dia panggil syak. Kafir. Nah, walaupun IC sebut Islam, hakikatnya kafir. Kekal dengan akhirat esok. Kalau hati kita tu pegang seperti itu. Ataupun zan, apa zan? Idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi, mendapatkan dua tepi dalam hati ini di atas yang kuat. Sama ada isbat atau nafi. Mana? 90% i'tikad tu ada. 80% i'tikad tu ada. 20% i'tikad tu tak ada. Orang panggil zan kok sebelah isbat, waham kok sebelah nafi. Karena waham tu idrakut tarafain fil qalbi 'ala al-marjuhi, mendapatkan dua tepi dalam hati kita tu di atas yang ringan dia panggil. 20%. Tak kira sebelah isbat atau nafi. Kalau 80% kita i'tikad Tuhan tak ada, 20% barangkali ada kot Tuhan 20%. Kau orang panggil zan kot sebelah nafi, waham kot sebelah isbat. Itu dah. Maka syak, zan dan waham ni kafir, tak sah iman. Tu tak sah iman. Kau sebab tu ilmu ni sangat penting. Itu. Jadi lafaz akidah ni selain daripada nama kitab ni, nama Aqidatun Najin, sebenarnya ilmu ni sendiri dipanggil ilmu akidah. Tu kenapa lafaz akidah tu diistimal oleh ulama jadi alamun bil ghalabati, dia panggil alamun bil ghalabati, nama dengan secara sahur, dengan secara latah, itu dia panggil alamun bil ghalabati. Alamun bil ghalabati, mana nama dengan secara lantas, dengan secara masyhur, kena kepada ilmu yang mengkaji apa yang wajib dipegangi dalam hati daripada dalil yang dibangsakan yakin. Itu dia panggil ilmu akidah. Ilmu yang mengkaji apa yang wajib dipegangi di dalam hati. Maknanya ilmu pesel nak pegang dalam hati. Dia tak sama dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ilmu pesel nak sebut dengan betul. Maka biar bunyi betul. Sebut wujud, qidam, qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu dia panggil ilmu tajwid gitu. Sebut dengan betul makhraj huruf. Ilmu ni bukan sebut dengan betul. Kalau sebut betul pun tak reti apa makna, tak jadi. Boleh bila wujud, qidam, bakok, muka, gapo dia tak tahu gapo satu, maka tak sah iman. Mesti orang panggil kena tahu makna, pegang dalam hati makna tersebut, simpu dalam hati. Kerana ilmu ni ilmu pesing nak pegang dalam hati. Bukan ilmu nak sebut dengan betul di lidah semata-mata, tidak. Dan benda yang dipegang dalam hati itu dia panggil mu'taqadah. Itu daripada dalil yang bangsa yakin, min adillatil yakiniyah, daripada dalil-dalil yang bangsa yakin. Dia tidak boleh dalil yang bersifat dengan zan, tapi dalil yang yakin. Itu namanya akidah. Jadi nama ilmu ni nama ilmu akidah. Kemudian nama bagi kitab ni pun diletak nama Aqidatun Najin. Apa Aqidatun Najin? Dia kata terjemah bawah tu, artinya arti Aqidatun Najina atau Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, iktikad segala orang yang kelepasan. Mana orang-orang hak berjaya, mana najin, mana lepas, berjaya. Kalau tak lepas, orang panggil tak berjaya. Lepas mana ni? Lepas daripada titian sirak tu. Gitu kan? Kalau tak lepas di titian sirak, mana tak lepas? Tak boleh, tak masuk syurga. Apa masuk mana? Neraka jawab dia ni. Atau orang masuk neraka artinya orang yang tak lepas, tidak najah, tidak berjaya, tidak najin, tidak lepas dia panggil. Jadi akidah i'tikad segala orang yang kelepasan, mana i'tikad segala orang yang berjaya. Yang lepas mana yang berjaya. Tu daripada sesat dan bid'ah. Ini kita bimbang ni. Kenapa? Kerana orang panggil akhir zaman ni macam-macam pegangnya lah manusia duk pegang. Ni.
Kita nak tahu jahil tak jahil masyarakat kita, dia tak sedut ceramah hak benda tinggi-tinggi. Nak ceramah pasal ekonomi Islam gapo tu tinggi. Ni soal tentang kelima syahadat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Orang angah lalu dah. Tak ada Tuhan melainkan Allah dia kaya. Itu terjemah. Makna dia gapo makna? Tu gak pakai dok rekod sendiri. Tak ada Tuhan kata orang, tak ada Tuhan berhala, Tuhan tokoh. Sia. Duk napi benda hak bukan Tuhan. Berhala Tuhan ke? Berhala Tuhan ke? Bukan Tuhan. Tokoh bukan Tuhan jadi awal lagi. Lagi pula benda tu bukan tak ada. Ada tu. Ada tak? Berhala batu ke? Ada. Jadi kalau kita kata tak ada Tuhan, tak ada tokoh ke? Tak ada pun ada tu. Jadi kita tu bohong, dusta dia panggil. Lagi pula hak kita napi benda hak tidak Tuhan tu bukan Tuhan jadi awal lagi. Kalau kita napi kata tak ada Tuhan tu Tuhan tak sebenar, lalu kita isbat illallah malaikat Allah, artinya Allah Tuhan yang tidak sebenar yang ada. Berat lagi tu. Kenapa? Karena illa pada kata illallah tu illa muttasil, artinya benda hak belum daripada illa, hak kemudian daripada illa tu benda hak sama. Bukan illa munqati', dia panggil illa muttasil. Jadi berat. Tu banyak orang tak reti tu. Kalau kita soal seka-seka kan. Tapi semaya rajin. Semaya rajin. Dalam semaya tak ngucap syahadat ngucap. Mereka subuh saja sekali. Lain-lain semaya semua 2 kali. Kan ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Lepas dia kali ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Aku sanggup jadi saksi bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Padahal dia tak kenal Tuhan. Tak ada makrifat pada sifat-sifat, hukum sifat ketuhanan dan tak kenal hukum ketuhanan. Maka sekira-kira hakikatnya Allah Ta'ala bakit dusta, kazabta, mubohong, menipu. Maka sebab itulah tiap-tiap kali semaya, tiap-tiap kali mengucap, orang makin zikir, makin mengucap kau bersih hati, kau lembut hati. Tapi dia makin mengucap, makin zikir la ilaha illallah, makin kerah, makin hitam hati dia. Kenapa? Dusta pada Allah Ta'ala. Bohong dia panggil. Bohong dosa tak? Dosa lah bohong ni. Dosa dengan makhluk. Kalau bohong pun dosa dengan makhluk. Mereka ada beberapa tempat lah dusta di sunat, bahkan di wajib ke pun ada. Seumpama kita dusta kepada 2 orang yang saling berkelahi supaya mereka saling berbaik, itu tak apa tu. Wajib sunat. Bohong sunat dia panggil itu ni. Bohong sunat. Atau dusta kepada orang yang dikena zalimi oleh kerajaan yang zalim, pemerintah yang zalim. Contoh kita kata tok guru atau ulama tu nak kena rigat kau. Sultan yang zalim, raja yang zalim, kerajaan yang zalim, contoh. Dia pun masuk sembunyi dalam rumah kita. Askar mari cek kata, ada tak tok guru sikit-sikit kami nak air tangkap ni? Dari tak ada, padahal ada dalam rumah kita. Maka hak tu tak apa dusta lagu tu. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan orang yang mazlum, orang yang dikena zalimi oleh raja yang jair, pemerintah yang zalim. Itu tak apa tu. Lain pada tu tak boleh bohong. Bohong, tanda munafik dah. Iza haddasa kadzaba. Bila bercakap dia dusta tu tanda atau alamat atau perilaku sifat perangai orang munafik. Pak kalau dusta dengan Allah Taala, aja kira-kira ke mana? Tu. Maka sebab tu Nabi kata innal 'abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seseorang hamba bila melakukan dosa, maka Tuhan titik dalam perut hati dia tu dengan titik hitam. Maka setiap kali dia mengucap 2 kalimah syahadat dalam semaya dia, dalam keadaan dia tidak ma'rifat, tidak kenal, tidak belajar, tidak tahu hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan, maka tiap-tiap itulah Allah Ta'ala hantarkan dukhan asal hakikat masuk dalam hati dia. Maka tiap-tiap kali dia berlawak ke Tuhan, tiap-tiap kali hitam hati dia. Itu. Maka sebab tu bila hitam tak nampak benda yang hak, benda yang sebenar tu sebenar, benda yang batil tu batil. Mana sebenar? Mati itu sebenar. Tu soal muka nakir dalam kubur tu sebenar, hak dia panggil.
kubur kita satu taman daripada taman syurga atau lubang daripada lubang neraka, waliyadzubillah, itu pun sebenar. Ditiup sangkakala bangkit balik daripada kubur masing-masing, dihalau kepada mahsyar untuk dihitung kira hisab amal, itu sebenar. Niti di atas titian sirat yang lebih halus daripada pedang, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, itu sebenar. Ada kalalik, dia panggil pengait-pengait, yang akan mengait kaki kita ketika mana kita meniti di atas titian sirat tu, sebenar. Sebanyak mana syahwat hak kita ikut, keinginan nafsu hak kita ikut atas muka bumi, sebanyak itulah kalalik hak akan kait kaki. Sebenar tak? Sebenar. Pahala syurga, sebenar. Neraka, sebenar. Buku catatan amalan, sebenar. Tapi oleh kerana hati kita tu hitam dengan sebab kita pelawak ke Tuhan dengan dosa-dosa lain, saya kira banyak lagi dosa. Ini kita ambil dosa pelawak ke Tuhan. Ada tu ni. Maka tak nampak benda hak sebenar tu sebenar. Benda hak batil tu batil. Gapo batil? Dunia ni batil. Nah. Sibuk lagu mana kita dengan dunia ni pun gapo hak akan dapat. Nah, tak dapat gapo juga. Masuk dalam kubur, kharajtu minad dunya bila syai'in. Nah, aku keluar daripada bumi ni tak bawa gapo satu. Nah, tapi hijau tu supaya nak pikul seperti bumi masuk dengan dia dalam kubur. Ni. Tengok. Nah, dunia ni tak sebenar. Tapi ramai mana manusia nampak sebenar. Dunia ni sebenar. Nah, buah mahal. Kena berebut. Siapa berkelahi nah adik-beradik. Tengok. Pok mati, tinggal harta saka. Samana tanah lah kata-kata kira. Tanah tu luas mana? Sekangkang kera ya. Kan dia luas sangat. Cuba tengok kera keking luas mana? Luas ada kera keking. Tak ada luas. Tapi berebut adik-beradik sampai balah kelahi tak bertekuk siapa putus silaturahmi. Putus silaturahmi. Kenapa? Karena dunia ni memang nampak sebenar. Mahal apa tanah juta-juta apa? Kena bag kena tengok. Habis putus getah habis keluarga. Ni orang panggil perangai manusia wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tuhan hiaskan dalam perut bedah hati manusia itu cinta akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Sebab apa? Sebab nampak dunia ni sebenar, padahal tak sebenar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ni melainkan kesenangan yang menipu daya. Nak tahu sebenar tak sebenar, bulan depan kita tengok. Boleh beli tak kita? Kita ni kalau hak jawi lagu ni 3 ya 4 ya setengah ni. Melainkan hak rumi tu mahal lah sikit. Enggak rumi kan mahal. Mahal pun mahal rokok dahil lagi. Rokok dahil apa ya? Rokok dahil apa ni? 15. 12. Kalah rokok dahil mahal lagi. 17. Kau lagi sangat mahal. Mahal rokok dahil. Tapi boleh beli rokok dahil. Habis buku, pas buku ya. Tambah tak isap dah ustaz rokok dahil kat di blend kata, di blend murah sikit. Tak kira lah kalau ipu-ipu tu berapa butir kitab dah boleh beli ya. Tapi nak beli kitab sebutir payah. Sungguh. Kalau beli pun nanti tengok. Surah hak beli. Surah hak alim. Beza kalau orang mengajar di kok kedah kok mana ke? Orang hak main ngaji tu dia sendiri bawa kitab dia. Bawa kitab dia sendiri. Kenapa dia nak mengaji? Tapi kok Kuala Lumpur, kok Selangor ni, payah gitu. Banyaknya masjid beli, surah beli kitab. Lepas tu, nanti nak kuliah kat, bagi seorang-seorang. Kadang-kadang hak bagi lagu tu hak tolak pun ada. Tosi lagi. La ilaha illallah. Pas kita nak harap tok guru hak orang ngajar ikhlas. Payah nak ikhlas. Sungguh. Banyak ustaz-ustaz hak ngajar di Kuala Lumpur Selangor ni memang tak ikhlas ngajar di surau masjid, tak ikhlas. Sebab apa? Sebab hak nak ngaji budak ikhlas. Nanti ni, hak nak ngaji budak ikhlas banyak. Tu maka kalau kita nak tok guru hak ikhlas ngajar, kita pun kena ikhlas ngaji. Ikhlas beli kitab. Ikhlas istiqamah ngaji. Supaya tok guru hak mengajar pun ikhlas. Itu lagu tu. Hak banyak jadi kan. Pokok ustaz sama ustaz je buat tak. Tak sodok sungguh sangat agak mengajarnya. Bukan yang nak dengar sangat pun.
Duk nyala dinding bila-bila nak tunggu isyak masuk itu ya. Tak ada ambil kitab dhabit tanda gapo tok guru royak dengar takut tak ingat al ilmu saidun. Ilmu ni supaya Natalia. Lepas tu nak ikat ke mana? Al qalam wal kitabatu qaidun. Pen menulis. Inilah menjadi pengikat supaya tidak lupa. Tu malaikat kita ni bakal tok kenali lah tok kenali ngajak ngaji tak ada kitab ya. Ya tok guru ngajar ni pak ukat masuk lalu dalam pelotok. Klik Mekah tu klik 2 buah kitab. Ashmuni Mughnil Labi 2 butir kitab. Hak lain dak mana kitab? Dah ada belaka. Lah payahlah nak cari lagu tu susah. Kita learn ni buat balik kitab selori 2 lori kat sini. Sebutir habuk tak ada nak baca apa pun. Tu bakar kitab tu peceng jadi ustaz. Apa? Ilmu semua duk lagi, tak lagi. Tapi tak apa. Takdirnya kalau kita tua. Tua dah kita ni. Banyak lupa nyanyi. Kitab hak kita mengaji untuk guru mula hak dhabit-dhabit lagu ni, hak kita jadi ingat balik, boleh mengajar lagi. Sebab tu tok guru cerita. Tok Guru cerita dia kata Tok Guru hak alim tika muda dengan hak orang panggil hak orang alim masa muda ni gini maksudnya dia ni kitab tak ada dhabit, bersih, licin. Sebab apa? Dhabit sikit-sikit lah. Sebab duk ada palotok je belaka. Dengan Tok Guru hak benar masa muda. Mana lebih hebat dua ni? Hebat hak benar masa muda. Sebab apa? Bila dia benar masa muda, yang ngaji habis dia tulis. Tok Guru yang ketuk asal ngajar habis tulis lagi. Sedawa pun tulis. Tok Guru yang sedawa masa ni habis dia tulis. Tapi hak Tok Guru hak cerdik masa muda ni tak tulis benda-benda gitu, tulis buat gapo apa dah tu ni. Relax. Tapi bila dia tua, Tok Guru hak alim masa muda ni, hak cerdik masa muda ni, dia tua maklum lah. Yang mari lupa nyanyuk tak ingat. Ya kaki pinjai kitab dengan sain dia hak asal ngaji hak benar. Berapa? Banyak tak ingat ya. Banyak lupa ayat tu kan, banyak lupa. Tapi hak benar masa muda, letihlah ngaji benar ni kena tulis belaka gapo takut tak ingat. Dia boleh ngajar siapa tua, siapa mati boleh ngajar. Sebab apa? Sebab gapo saja dia tulis belaka dalam kitab. Dia tulis habis. Jadi tak lupa muka. Tulis belaka. Ingatlah, ingat. Itu pentingnya orang panggil kena dhabit tulis. Nak dhabit, nak tulis kena ada kitab mahal dak murah ya. Biar kalau jawi lagu ni 3 ya 4 ya setengah gitu lebih kurang. Kalau Rumi 10 ya tak siapa. Tu mahal rokok dahil lah lagi. Mahal makan tengah hari nasi lagi kadang-kadang. Setengah-setengah tepat makan nasi tengah hari. Habis beratus-ratus. Padahal sudah makan gimana? Gimana benda makan tadi? Kalau je tahik tu ya. Kita sanggup habis ribu-ribu ratus-ratus kadang-kadangnya untuk benda hak nak berak buh hello back lagi tahik. Tapi kalau kita beli kitab ngaji, walaupun kita tak pandai nak baca learning, kalau kita mati esok kitab dilekat di rumah kita, anak cucu cicit kita boleh tupai manfaat. Itu tupai manfaat. Tu habis. Baik. Apa tak lagi kalau kita sendiri guna ngaji ke apa? Maka kitab ni nama Aqidatun Najin, artinya i'tikad segala orang yang kelepasan daripada sesak dan bid'ah. Maknanya pegangan segala orang yang berjaya daripada pegangan yang sesak dan bid'ah. Sesak mana dalalah. Dalun. Mana sesak. Tiap-tiap sesak belum tentu kafir, tapi tiap-tiap kafir tentu sesak. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Tapi tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Sesat maknanya orang panggil lari daripada yang hak. Ba'uda 'anil haqqi dia panggil. Jauh daripada kebenaran. Itu dia panggil sesat. Banyak dah sesat? Banyak sangat-sangat. Hingga-hingga Nabi kata 72 firqah. La taftariku ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa 72 fin nar. Selagi akan berpecah umatku ni 73 fuaq.
72 fuak dibawa masuk ke neraka. Artinya firqatud dhallah, firqah yang sesat lagi menyesatkan. Hak dalam Islam ni bukan hak luar daripada Islam tak. Hak dalam perut nadi Islam sendiri, hak mengucap dengan syahadat, hak mengaku mukmin muslim ke, tapi pegangannya sesat. Hak betul hanya satu, fawahidun fil jannah. Itu. Maka hak satu ni lah dia panggil naji. Apa? Lepah, berjaya. Tu lagu tu. Jadi mudah-mudahan kalau kita muzakarah kita ni, kita pegang betul apa yang dibicarakan dalam kitab ni, mudah-mudahan kita termasuk orang yang najah, orang yang lepah, orang yang berjaya daripada sesat, mana daripada i'tiqad yang sesat dan bid'ah. Apa bid'ah? Reka-reka. Hak Nabi Rasul tak rayak, hak Allah Rasul tak rayak, ya reka-reka. Ya reka sendiri. Ni. Nak nampak kemah. Nak kalau fahaman tu ke fahaman batiniah. Fahaman batiniah ni dia selalu menggunakan orang panggil aksesori agama. Menggunakan orang panggil Quran, hadis atau zikir-zikir atau kalam-kalam ulama sufi untuk menyembunyikan kekufuran di dalam batin mereka. Tu contoh. Contoh. Bismillah tu dia kata ada alif sebelum daripada ba. Bismillah. Tu. Salah tu. Hak sebenarnya alif tu selepas daripada ba. Kerana bismi asalnya ismi. Kemudian dibuangkan pada tulisan, pada sebutan dibuang, pada tulisan tu ditinggikan gigi ba daripada gigi sing, nak mengisyaratkan selepas daripada ba tu ada alif yang dihazaf, yang dibuang maknanya. Maknanya bismillah asalnya bismillah, dengan nama Allah. Tapi oleh kerana fofok ni bodoh tu kan, ni. Dia kata alif tu sebenarnya ada sebelum daripada ba. Jadi bismillah. Alif tu kau, alif tu isyarat kepada ni, batu belah ni. Konek tu isyarat gitu. Kemudian Allah, pada kata Allah tu seperti lubai farak. Lepas tu bila temu zakar dengan farak, bunyi mana? Bunyi mana kata? Bunyi mana kalau temu dua tu? Bunyi? Takut pun ni. Kau tak biasa pelik ni. Bunyi mana? Bunyi maka zikir hak paling hebat sekali zikir zikir tu absar tu, zikir tu tengok tu dia buat orang panggil talbisul haqq bil batil. Ni antara bid'ah juga. Bid'ah apa ni? Bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Tu contoh tu banyak. Kalau nak tahu akidah yang sesat ni, kena belajar kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab tu kitab Jawi juga. Tu dia bicara ke orang panggil akidah yang murtad, yang riddah, yang keluar daripada Islam, yang dalalah, yang sesat. Supaya kita tu jadi sempadan. Jangan kita ikut. Jangan kita ikut. Itulah jasa alim ulama dulu, nak supaya kita ni tidak tersesat daripada jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bicara, yakni pada perbahasan ilmi usulid dini, ilmu humbi, akar teras bagi agama. Jadi agama ni dimisalkan seperti pokok yang mana ada akarnya, ada dahan dan rantingnya, dan ada buah-buahnya. Maka kalau orang panggil pokok tu tidak ada akar, adakah jadi pokok tersebut? Tak jadi. Atau akar ada, pokok batang dengan dahan ada, tapi tak ada buah-buah, tak jadi hijau ke? Pokok tu saja je, walau tupai teduh gitu yalah. Maka nak lengkap orang panggil pokok tu mesti kena ada akar, ada batang dahan, cabangnya, forok dia panggil, dan ada buah-buahnya. Maka itulah orang panggil agama. Ada usuluddin, ada furu'uddin, dan ada ihsanuddin. Tiga ilmu ni kena lengkap supaya benar-benar kita tu orang beragama. Jadi beragama ni bukan kena pakai piah 24 jam, janggut panjang, jubah labuh, bukan. Jangan pahal gitu agama ni.
Nah, kau orang ni pasal lagu tu agama ni kena janggut panjang, piah 24 jam, jubah labuh, seret habis tahi lembu tahi ayam gapo nak kata dia kuat Islam. Bukan gitu. Nah, tak janggut pun tak apa. Tak piah pakai 24 jam pun tak apa. Pakai seluar jin tutup aurat bersih tak apa. Yang penting kitanya mengaji 3 ilmu dan amal 3 ilmu tadi. Mana? Usuluddin, furu'uddin dan ihsanuddin. Barulah orang panggil kita tu orang beragama. Itu ni. Baru orang panggil orang beragama dah. Nah, tu lagu tu. Jadi kita akan muzakarah insya-Allah lah. Nah, insya-Allah kita akan muzakarah kita ni bicara tentang ilmu usuluddin. Humbi agama kita. Kita dengar kata kita ni betul dah pegangan. Takut ada hak tak betul. Maka kita semok balik. Kita duk mengajar, kita duk mengaji, kita duk muzakarah ni. Silap aku faham mula lagu ni. Aku pegang, salah. Istighfar tu Tuhan terima taubat kita. Itulah maknanya duduk dalam majlis ilmu, Tuhan pun dosa. Mana? Innama taubatu 'ala Allahil ladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Allah Ta'ala hanya sanya terima taubat orang yang buat kerja jahat, kerja tak betul tapi bijahalah dengan bodoh. Tapi bodoh tu bodoh selapis. Bodoh ada dua deh. Bodoh belapis. Bodoh belapis ni maknanya dia tak tahu benda yang betul. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia ingat kau dia tahu ke? Gitu Ke banyak orang lagu tu Nak? Kau tahu. Bo tanya siasat tak tahu apanya. Ada. Banyak lagu tu. Jahil murakkab ni dicela. Nah, jahil selagi dipuji dan disuruh kita bersifat jahil lagi tu. Mana? Jahil basit dia panggil. Jahil selapis. Dia tak tahu benda yang sebenar. Yang dia tahu, dia tak tahu. Maka dia pergi ngaji. Kalau orang tu tahu kata dia tak tahu, dia pergi ngaji tak? Dia pergi ngaji. Aku tak tahu benda ni. Aku kena ngaji. Itu. Dia tahu diri dia tu tak tahu. Maka dia akan pergi ngaji. Tu ada pihak tadi dia tak tahu diri dia tu tak tahu. Yang dia tahu padahal dia tak tahu. Dia tak tahu dia tu tak tahu dan dia tak tahu benda yang sebenar. Dua berapa kali dia tak tahu tu. Itu dia panggil jahil murakkab. Nah, habis. Akidah ni usuluddin ilmu humbi agama ni atas mazhab mana? Karena tiap-tiap mazhab adalah keduk cara ilmu tauhid ni. Mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Tu Karamiyah, Hasyawiyah. Macam-macam mazhab, Mujassimah. Macam-macam mazhab. Ada 72 kan? Rafidiyah, Nasibiyah, banyak macam-macam jenis hak sesat tu. Atas mazhab ahli sunnati wal jamaati. Atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni bukan semata-mata kita mengaku dengan mulut kita. Saya ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Bukan gitu. Tidak boleh. Kalau kita mengaku bersembuh tahi gigi setara mana pun ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau pegangan kita, mu'taqadat kita, benda-benda hak kita i'tiqad dalam hati kita tu tidak betul dengan ahli sunnah wal jamaah, maka kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah ni ialah kebenaran, ainul haq, sautul haq. Kebenaran tu sendiri, diri kebenaran tu sendirilah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah tanya, ya Rasulullah, kalau ketika tu aku sorang, Nabi kata alaikum bil jamaah, hendaklah kamu duduk di dalam jamaah. Tu kenapa? Fa inna yadallahi 'alal jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah tu di atas jamaah. Faman syadza finnar, siapa dia yang terasing daripada al-jamaah, maka dia terasing yang membawa kepada neraka. Maka jamaah ni jangan payah kata jemaah besar ramai berbila-bila orang ramai. Bukan gitu makna jamaah tu. Bukan kumpulan maknanya. Bukan NGO persatuan, bukan. Lepas tu jamaah tu dengan makna al-haq, kebenaran. Maka sebab itulah bila ditanya kepada Rasulullah oleh Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, kalau aku seorang saja ketika itu yang berpegang dengan al-jamaah, adakah aku tu dikira al-jamaah? Jawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal jamaah walau kunta wahdah. Engkau tu adalah al-jamaah walaupun engkau tu seorang.
Mana walau kita seorang, tapi pegangan kita tu sama apa yang disebut dalam kitab-kitab tauhid, akidah, usuluddin, ilmu, aqaidil iman yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Orang sesat habis. Kita tu al-jamaah dia panggil. Kita tu ahli sunnah wal jamaah. Kita seorang. Walaupun orang lain tu jemaah ramai, kita asing. Bukan makna kepala orang tu kena ramai baru kira jemaah. Bukan. Oh, kalau kira kepala orang ramai kan, hak sesak lagi ramai pada hak betul ni. Setan lagi banyak pada hak juruh ni. Setan sejak ia beranak tak pernah mati. Lepas tak pernah berhenti beranak. Tak mati-mati. Mana setan? Setan ramai lagi. Tapi adakah ramai tu dikira jamaah? Bukan. Jadi jamaah tu bukan dikira ramai, tapi pada kebenaran. Walaupun mu seorang Muaz, tapi kalau mu sebenar, mulah al-jamaah. Itu maknanya. Tu habis. Jadi kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah, jangan ikut dengan mulut itu. Lebih lagi buat persatuan pula ahli sunnah wal jamaah. Buat kena keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, kira kita macam sesak dah. Tu. Saya dulu pernah sekali dengan Ustaz Zamihai lah dalam pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Aswaja dia tu. Jadi bila berkelahi tu, macam kelahi lah, ada lah sikit-sikit tu. Tak kena pendapat ke mana lah ni. Jadi kena buah, kena rimuh geruk ke apa buah daripada aswaja ahli sunnah wal jamaah. Satu hari jumpa dengan satu jemaah di Negeri Sembilan. Kata ustaz, keluar dah daripada ahli sunnah wal jamaah dah kata. Keluar dah daripada aswaja, bukan ahli sunnah wal jamaah, daripada aswaja dah sini. Lepas tu masuk ke apa pula ni? Syiah ke Mu'tazilah? Astaghfirullahalazim. Tu dia pahal lagu tu. Ini bahaya kita mempernamakan kumpulan kita tu dengan nama agama. Bahaya sebenarnya. Bahaya. Macam orang letak nama persatuan atau parti Islam lah. Contoh ni, tak ada kata politik ke benda. Bila orang keluar daripada kumpulan seolah-olah seperti keluar Islam, ini bahaya. Bahaya. Tu. Tengok sendirilah, siasat sendirilah. Malah nak bayar lebih-lebih. Tengok siasat sendiri. Ada satu parti Islam besar di Malaysia kita ni. Anak tokoh tu sendiri tak itu dengan parti Islamnya. Lagu mana mak dia? Menangis-nangis. Allah tak sekolah anak saya. Macam murtad dah. Padahal bukan keluar Islam. Keluar parti Islam, keluar NGO Islam. Keluar kedai hak nama Islam. Keluar restoran hak nama Islam. Bukan keluar agama Islam. Bukan. Tapi ni bahaya apabila menjenamakan satu jenama kita atau kumpulan kita, kelompok kita dengan Islam. Ini bahaya. Ataupun ahli sunnah wal jamaah. Kata, aku ahli sunnah wal jamaah. Dah kata keluar daripada ahli aswaja. Aswaja tu persatu hak daftar ROA, tak ada kaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Hak dalam kitab ni. Itu dah gitu. Tu. Habis itu. Tulis kitab ni dengan bahasa Melayu. Kalau tak beli lagi kitab, tak tahu dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab ni dah. Dengan bahasa Melayu. Cuma tulisan Jawi. Oleh kerana ramai orang tak erti Jawi, maka ustaz-ustaz lah ni tulis pula kod Rumi. Tu muka ramai hak bukan Bani Jawi, Bani Rom kat sini. Maka tulis pula kod Rumi. Tak tahulah kalau kita tak boleh nak mengaji lagi, tak tahu tu. Jadi bukan salah tutup guru, bukan salah ustaz dah. Mana akhirat esok kalulah dipersoal oleh Tuhan, apa mu tak reti benda hak wajib mu nak iktikaf mu nak pergi. Maka tekah tu kita tak boleh menyalahkan tok guru, ustaz, syekh, ulama, tak boleh. Kenapa? Kerana tok guru, alim ulama kita begitu sekali juhud mana sungguh-sungguh dengan segala kemampuannya untuk kita ni pakat reti agama. Daripada kita Arab diterjemuh kepada bahasa Melayu. Dalam tulisan Jawi. Lama-lama orang ni semakin tak reti Jawi, maka ditulis pula alih tulisan daripada Jawi ke Rumi. Tak reti lagi. Berat benar. Berat benar tu. Tu tengok. Karangan siapa? Kita kenal dulu. Hari ni kita tak masuk ngaji lagi ni. Kitab pun tak ada. Tak masuk ngaji lagi ni. Kita kenal tuan pengarang. Nama kitab ni berapa dulu. Tuan pengarang ni siapa dulu. Supaya kita kalau kita kenal, maka kita cinta. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Karangan al-alimil alamatil fahamati.
Orang yang alim. Al-alimi mana orang yang alim. Ada orang alim, orang yang bersifat dengan ilmu. Itu mana orang alim. Manittasafa bil ilmi, itu dia panggil orang alim. Orang bersifat dengan ilmu. Macam hamba ni bukan orang alim. Kenapa? Kerana tak bersifat dengan ilmu. Ilmu tu bunyi je lah. Dengar-dengar apa orang berilmu. Tika mana? Tika mengajar je lah. Tubik manis surga tak nampak apa orang alim ni lah. Dah, itu orang panggil bukan orang alim. Orang alim ni orang bersifat dengan ilmu. Mana ilmu dengan tubuh dia tu supaya sifat dengan zat, tak boleh bercerah tangga. Jalan pun ilmu, duduk pun ilmu, tidur pun ilmu, cakap pun ilmu, diam pun ilmu. Itu dia panggil alim. Itu dah. Al-alamati. Apa al-alamati? Yang bersangatan alim, ilmunya bersangatan. Mana luas, dalam. Tu tak pada kata alamat tu orang panggil tak li ta'kidil mubalaghah. Setengah kata tak lil mubalaghah, kata setengah bukan tak lil mubalaghah. Kerana alamah tu sudah mubalaghah dah. Sudah mendalam dah makna dia. Nah, kemudian tak pada kata alamah tu tak tu nak menguatkan lagi kedalaman makna ilmu dia tu. Itu makna gitu. Alamah orang yang sangat melaut dalam ilmu. Nak terjemah tu begitulah bunyinya. Al-fahamah mana orang yang bersangatan faham pada agama. Asy-syaikhi orang yang mempunyai kelebihan kurniaan Allah Taala bagi. Mana man balagha rutbatal fadli, itu dia panggil syekh. Nah, man balagha rutbatal fadli, orang yang mencapai martabat kelebihan walau kana sabiyan, walau dia budak-budak. Contoh kita kata budak-budak. Macam budak-budak kecil yang gini nah. Tapi hafal Quran 30 juzuk. Hafal hadis 40 dalam kepala. Hafal riyadhus salihin. Dia budak lagi, sunat budak lagi. Maka dia layak dipanggil syekh. Tu orang panggil syekh pada istilah. Tapi kalau syekh pada lugah, man balagha arba'ina sanatan. Siapa umur 40 semua syekh. Walau kana kafir, walau dia kafir, walau kana fasik, walau dia fasik sekalipun. Dah. Kalau jumpa ni kedai-kedai mana umur 40 lebih dah, pakai seluar pendek lagi, duk main dah teruk, panggil syekh ke dia. Panggil syekh kata, "Wah, nak panggil syekh aku bukannya orang masjid seorang." Kata mung tua umur 40 lebih nak angkat mati, nak tobat-tobat lagi ni. Panggil syekh ke dia. Apa tu syekh? Orang yang sampai umur 40. Fahuwa syaikhun. Maka dia tu ialah syekh dengan makna orang tua. Jadi orang yang sampai umur 40 ni sebenarnya orang tua. Sebab apa? Kematangannya sudah sempurna. Sebab tu para nabi, para rasul tu tidak ada sebelum daripada 40 ditabal menjadi nabi rasul, tak ada. Nah, semuanya ra'su arba'in. Semuanya di awal umur 40. Apa? Umur 40 ni melambangkan kesempurnaan akal fikiran. Nah, tapi kalau umur 40 masih lagi perangai seperti budak-budak, atas pada tu susah nak berubah. Sungguh. Sebab itulah kalau kita ada PM perangai hak tak molek, backing kau panah bare kau gapo tikah muda. Usaha ke umur 40 selesai. Nah, jangan umur 40 bawa lagi perangai tu. Jawabnya payah dah nak ubah. Siapa kemati pun payah. Bukan tak boleh ubah, payah. Kena lebih lagi mujahadah ni. Lawan nafsu tu lebih lagi. Tu pengalaman kita dah tengok. Zaman muda panah bare. Bakal tak usaha nak bertaubat, nak berubah. Umur lebih 40 sampai 60 dah, masih lagi bakal. Duk kedai kopi lambat sikit akak makanan dah. Tolak. Coh habis. Tak cara orang. Ada orang lagi tu. Tu bahaya tu. Umur 60 kau duk main bakal lagu tu lagi, takutnya mati tak ada orang nak mari urus jenazah dah ni. Tu bahaya. Kena ubah sebelum umur 40 mudah. Tapi atas pada 40 susah, bukan tak boleh. Kena kuat kesedaran, kena kuat riadah mujahadah. Berapa umur 40 tu kematangan dah. Habis. Nama gapo syekh kita ni? Zainil Abidin bin Muhammadil Fattani. Zainul Abidin. Zain maknanya perhiasan al-abidin, orang yang buat ibadat pada Allah. Dia ambil nama dia ni gelaran kepada cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ni cicit Nabi yang digelar dengan Zainul Abidin.
perhiasan orang-orang abid. Bapa tu gelar lagu tu? Sebab Ali Zainul Abidin, kalau dia nak semaya, nak menghadap Tuhan, maka baju, kain, serbai hak dia pakai ni harga ribu-ribu dinar. Mahal. Baju mahal. Tapi kalau dia nak jumpa orang, kau nak pergi mesyuarat ke mana, nak pergi ikut supermarket ke mana lah kita kata kan, dia pakai baju pagoda koyok gitu ya. Tu. Kan kita terbalik kan. Kalau nak semaya pakai baju pagoda koyok. Nah, kadang tak pakai baju ya, saya pelekat atas sikit pada pusat. Allahu akbar. Nah. Tapi kalau nak jumpa orang kat pakai kuknya, pakai kemas, segak. Itu kita. Nah, Zainul Ghafilin dia panggil. Perhiasan orang-orang yang lalai. Tapi cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainul Abidin, perhiasan orang-orang yang beramal ibadat pada Allah Taala. Apa? Kalau dia nak semaya, nak ibadat pada Allah, maka pakaian hak dia pakai yang mahal-mahal, yang segak-segak. Padahal nak semaya ya. Tapi bukan sembahyang di sisi mereka sebagai bukan. Sembahyang di sisi mereka ibadat di sisi mereka, nak baca Quran, kau nak mengaji, kau nak mengapa, kau nak apa, bukan tidak ada hijab yang paling tinggi ialah ibadat. Karena hikmah Allah Ta'ala jadikan kita manusia jin ni ialah ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Seolah-olah Tuhan kata, mana sungguh sangat hijab buat tu? Aku tak minta rezeki kamu. Apa suruh aku buatmu ni haji manusia illa liya'budun. Hikmahnya supaya ibadat pada aku. Ai liya'rifunani wa ya'budunani, supaya mengenal aku dan mengabdi hanya pada aku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tak minta kamu rezeki makanan. Nampak duk hijau kuat sangat sehingga cawak kota tu nampak macam pun aku makan. Aku hak wimu makan. Itu mana seolah-olah gitulah. Tapi nasi yang gua kerah juga tak percaya ke Tuhan. Tak percaya ke Tuhan dia hanya. Itu. Tu. Maka Tok Syekh pengarang kitab kita ni diberi gelar atau diberi bukan gelar, diberi nama oleh ayah dia. Ayah dia nama Muhammad bin Muhammad Dahan bin Syekh Wan Syamsuddin bin Syekh Ja'farus Shadiq. Isteri dia pula, isteri Syekh Ja'far, moyang dia ni nama Wan Jamilah Asyandaniyah binti Syekh Ibrahim Al-Hadrami. Jadi beliau ni keturunan daripada Hadramaut Melaka ni, Yaman. Tu Yaman tu ni. Jadi sebab tu Hadramaut ni bukan biasa-biasalah. Sebab tu sampai sekarang pun Yaman, kalau kira sebutan Yaman tu, hak lain perang berat-berat tu. Macam-macam orang panggil ujian Allah Ta'ala. Tapi Hadramaut aman. Tak berlaku orang panggil perkara-perkara seperti di luar daripada Hadramaut. Itu kenapa? Banyaknya wali-wali, aulia illah, wali-wali Allah. Salah satunya ialah tu Syekh Ibrahim Al-Hadrami dan Syekh Ja'farus Shadiq Al-Hadrami. Dia mari daripada Yaman ni. Mari dari Yaman turun di Tani. Maka beranak pinak ramai jadi ulama. Ni sendiri pengarang kitab kita ni ialah 3 pupu dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Hak pengarang kitab Niyatul Musalli dan sebagainya. Dan beliau ni ialah satu peringkat dengan Syekh Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Abdul Qadir Al-Fatani dan Syekh Wan Ali Kutan Al-Klantani. Dan Syekh Abdul Samad Al-Klantani. Ini Syekh Zainul Abidin ni, orang lama. Kubur dia bukan di Fatani ni. Beliau lahir di Fatani, lahir di Bendang Badam dia panggil, di tempat satu kampung nama Bendang Badam di Fatani. Tapi wafatnya di seberang perai Pulau Pinang. Ini ada dulu pondok Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani Al-Filfilani. Nanya nabuh gitulah. Sebab Al-Filfilani ni dia meninggal di Pulau Pinang, di seberang perai Pulau Pinang. Ada pondok dia di sana. Makam kubur dia pun ada di sana. Semoleknya lah. Ya biasanya tutup guru ni apabila hikmat tutup guru dululah. Bukan wajib. Hikmat tutup guru dulu.
nak baca kitab dia, pergi ziarah dulu. Ziarah, tahlil, apa-apa semua-semua, baca kitab dia. Kemudian nanti nak khatam tu, khatam pun pergi ziarah pula. Itu orang dulu. Kenapa? Kerana mereka tu percaya dengan barakah, aulia, waliullah. Orang lain ni tak percaya dah benda-benda lagu tu. Jangan kata kubur wali-wali. Kubur mapak dia tak pergi ziarah. Kubur tu jadi semua sambung gitu ya. Padahal kubur itulah rumah masa depan. Tu rumah masa depan kita situ sebenarnya. Tapi kita pakat tak cara, pakat tinggal gitu. Baik. Jadi beliau ni lahir di Fatani, mengaji di Mekah dan balik ke tanah Jawi ni menetap di seberang perai Pulau Pinang. Antara lain kitab-kitab dia, dia banyak mengarang kitab ni. Antara lain kitab-kitab dia ialah Kashful Ghaibiyah. Ini cerita benda-benda hak ajib-ajib, hak pelik-pelik. Kashful Ghaibiyah. Yang keduanya kitab Kashful Lisam an As'alatil Ana. Ini kitab cara tentang ilmu fiqh, farak-farak dalam ilmu fiqh. Bahkan kata satu orang qadi, hamba mudah mengaji dengan Tok Qadi, bekas qadi, Tok Qadi Kota Baru. Dia cerita zaman dulu, zaman dia dulu, orang-orang nak jadi Tok Qadi di Kelantan dulu mesti kena ingat masalah-masalah fiqh dalam dua buah kitab. Mana? Satunya Fur'ul Masail karangan Syekh Daud Qatani. Yang keduanya ialah kitab Kashful Lisam an As'alatil Ana karangan Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad Al-Fattani. Ada dua jilid terbatul. Kita kena ingat, hafal dalam ni. Baru boleh jadi Tok Qadi. Sebab tu Tok Qadi dulu aling-aling sungguh. Bukan macam Tok Qadi ni Tok Qadi bukan Tok Qadi tu, ni Tok Kadi untuk akad nikah ya. Dulu Qadi tu hakim. Alim sungguh zaman dulu. Lagi kitab dia Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Kitab ni nipis. Zaman dulu bila balik daripada Mesir dulu mengajar kitab ni lah banyak. Sampai sekarang pun banyak lagi hak belum khatam kitab ni. Lagi yang keempatnya kitab Faidatun fi bayani fidyatis salati wasiyam ala mazhabi Imam Abi Hanifah. Itu karangan dia juga. Kemudian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini kitab ni bercara tentang tauhid juga, tetapi banyak ke arah tasawuf dan menyelamatkan seseorang itu daripada tertipu dengan fuak-fuak yang mendakwa sebagai ilmu hakikat, padahal bukan hakikat. Yang seterusnya ada lagi kitab dia nama yang keenamnya Tabassumus Syaribin. Tabassumus Syaribin ni kitab ni fi mabahasil ahkam syarbid dukhan wal tembakau. Kitab dia ni Tabassumus Syarib, mana senyuman mereka yang merokok. Pada membahaskan hukum merokok dan tembakau. Kitab ni dia berlawan dengan satu orang Habib atau Said yang mengharamkan rokok. Lalu dia pun karang kitab ni Tabassumus Syaribi, tersenyum orang-orang yang mengisap rokok. Mana dia membela ke atas hukum mengisap rokok. Seperti jemaah surau Ar-Rayyan. Dulu kan saya suruh namakan surau ni bukan Ar-Rayyan. Dulu saya bagi tahu surau ni kena namakan Surau Ad-Dukhan. Surau berasak dia bagi dia. Tu. Jadi kitab tu saya ada. Kitab ni saya ada. Kalau nak bolehlah. Guna photostat lah. Tapi tak boleh ngaji kitab tu. Bahaya, nanti kena panggil ke Jaih pula saya nanti. Lagi kitab yang dia karang ada lagi Tahqiqul Kalam fi bayani ibtida'is siyam. Itu pun kitab yang dikarang oleh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Dan banyak lagi karangan-karangan beliau, antara lain ialah kitab yang kita akan muzakarah ni, itu Aqidatun Najin. Saqallahu ta'ala sarahu ghaisa karamihir rahmani amin. Saqallahu saqallah mana saqallah artinya memberi minumlah oleh Allah akan kuburnya Syekh Zainul Abidin ghaitha karamihi
akan hujan kemuliaannya, pemberiannya, karamihi mana pemberian Allah Ta'ala, Ar-Rahmani yang bersifat maha pemboros. Itu Allah Ta'ala maha pemboros, limpah kurnia dia. Itu orang panggil jumlah khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Ini sebagai doa kepada Syekh Zainul Abidin bin Muhammadil Fattani. Amin ay istajib du'aana ya Allah. Orang panggil isim fi'il amar, perkenankan doa kami ini ya Allah. Itu mana amin. Katanya amin, amin ni apa makna? Istajib du'aana ya Allah. Itu makna gitu. Habis itu. Kemudiannya kata dia, tak ada apa tu. Bawah tu tabak yang keempat dengan izin anak muallif Al-Fadhil Syekh Hasan Ibn Al-Marhum Zainul Abidin. Masyhur dengan Tuan Minah. Jadi Syekh Zainul Abidin ni kalau di pondok dia di seberang perai Pulau Pinang tu, orang tak kenal dia Syekh Zainul Abidin. Orang lebih kenal dia dengan Tuan Minah. Tuan Minah. Sebab apa nama Tuan Minah tu banyak khilaf lah. Setengah daripadanya cerita guru, kerananya dia ni kalau tengah duduk semaya, dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Bila dengar ada budak-budak pondok dia hak belum lagi akad takbir duk main ha duk bual belakang, dia baca minal jin. Minal jin dia baca minal jin. Jadi sepah tu orang pun gelar dengan Tuan Minal. Apa sebab minal ni yo baca kuat tu. Minal jinnati wan nas. Jadi bersahulah dia dengan Tuan Minal. Kata tu setengah tu gurunya. Ada? Kata setengah minal ni ialah satu tempat ada di di Fattani Darussalam. Jadi sebelum dia berhijrah di seberang perai Pulau Pinang, beliau buka pondok di Mina. Wallahu alam di Fattani lah. Kemudiannya tak berjaya di sana. Wallahu alam apa yang berlaku, wallahu alam lah, maka dia berhijrah ke seberang perai. Itu ceritanya. Wallahu alam. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita Ahad yang kedua dah. Semolek-moleknya pokok kita pakat beli kitab lah. Kitab Aqidatun Naji, nanti hamba hantar ke WhatsApp ke pengurusi kita insya-Allah. Bulan depan baru kita start ngaji. Jadi ni bukan ngaji ni. Ni baru baca kulit kitab sebagai pengenalan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil i'dami wal ijad, al munazzahi an syawaibin naqsi wal adad, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sebagai